Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita sambung lagi untuk tajuk haba. Kali ini kita akan pergi pada haba hukum gas yang kedua, iaitu hukum Charles. Okay. Jadi standard pelajaran yang ketiga lah, kita akan mengeksperimen untuk menentukan hubungan antara isi padu dan suhu bagi suatu gas berjisim tetap pada tekanan malar. Okey, kita ada satu botol plastik yang cikgu colourkan warna merah. Okey, botol plastik ni kosong kosong. Dan kita masukkan dalam peti sejuk, dalam freezer. So, ni keadaannya sebelum disejukkan. Selepas itu, selepas disejukkan selepas beberapa ketika, kita dapati rupa bentuk dia macam ini. Okey. Jadi, gambar foto menunjukkan sebuah botol plastik berisi udara di dalam peti sejuk. Apakah yang berlaku pada isi padu udara di dalam botol itu? Ya, kita dapat di kemek kan. Okey. Jadi, makna kata isi padu dia macam berkurang kat sini. Okey, ini yang kita akan bincang sekejap lagi. Jadi, kita nak buat aktiviti kelima, mengkaji hubungan antara isi padu dan suhu dengan tekanan yang malar kali ini. Jadi, rajah menunjukkan molekul-molekul gas di dalam sebuah silinder. So, ini adalah dalam silinder. Berdasarkan teori kinetik, terangkan mengapa ombak tidak jatuh ke bawah. Okey. Jadi, molekul-molekul gas berlanggar dengan dinding bekas dan menggunakan satu tekanan ke atas. Berat ombak disokong oleh tekanan udara di dalam silinder. Maksudnya, tekanan udara dekat dalam ni, dia akan menggunakan satu, jadi molekul gas akan menggunakan satu tekanan. Okey, arah ke atas kan. So, arah ke atas, tekanan ke atas. Jadi, dia juga menggunakan daya yang disokong oleh berat ombak ni lah. So, ni berat ombak akan disokong dengan tekanan udara kat dalam ni. Okey. Right? Sebab itu ombak tak jatuh ke bawah. Okey, seterusnya. Kita tengok pula pada rajah B ni. Tadi ni yang kita panaskan. So, kita panaskan silinder ni. Jadi, terangkan apa yang berlaku pada tenaga kinetik molekul-molekul gas. Jadi, ada soalan ni. Apakah yang berlaku pada suhu gas? Suhu gas meningkatlah. Bila dipanaskan, suhu gas akan meningkat. Jadi, apakah yang berlaku pada tenaga kinetik? Jadi, kita tahu suhu berkaitan terus dengan tenaga kinetik molekul gas. Jadi, bila suhu bertambah, tenaga kinetik molekul gas juga bertambah. Jadi, namakan kuantiti fizik yang perlu dimalarkan. Kita akan malarkan tekanan gas. Terangkan mengapa ombak ditolak ke atas kerana isi padu gas telah bertambah. Jadi, nyatakan hubungan antara isi padu gas dengan suhu adalah berkadar terus. Kali ini, bila suhu bertambah, isi padu gas akan mengembang. Jadi, bila mengembang, isi padu berkadar terus dengan suhu. Okey, kita ada satu eksperimen yang akan kita lakukan. Jadi, sebelum tu kita lihat satu botol kosong ditutup dengan belon. Jadi, belon ni kita hembuskan udara dulu lah, dipasangkan pada mulut botol. Jadi, apabila diletakkan dalam bikar berisi air panas, ia akan lebih mengembang. Jadi, inference kita adalah suhu mempengaruhi isi padu gas. Sekali lagi, suhu mempengaruhi isi padu gas. Apakah hipotesis kita? Semakin bertambah suhu, semakin bertambah isi padu. Jadi, tujuan kita adalah untuk mengkaji hubungan di antara isi padu dan juga suhu. Jadi, pemberi ubah manipulasi adalah suhu. Pemberi ubah bergerak balas adalah isi padu ataupun panjang turus udara L di dalam tiub kapilari. Sekejap kita bincang. Pemberi ubah yang dimalarkan adalah tekanan. Jadi, radas yang diperlukan adalah tiub kapilari yang mengandungi udara terperangkap oleh merkuri, beaker 500 ml, termometer, pembaris, penundu Bunsen, tungku kaki 3, kasar dawai, pengacau, kaki retor, air, ais dan gelang getah. Okey, so sebenarnya kalau kita nak lihat sini, kita ada satu, cikgu buat sini kita ada satu turus udara tiub kapilari. So, ini adalah tiub kapilari. Okey, di dalam ni cikgu perangkapkan dengan merkuri ataupun kadang di makmal kita pakai asid hidroklorik yang pekat. Tapi ada, kalau biasa kita pakai merkuri pun boleh. Kalau yang belilah set Okey, so apa yang berlaku ialah kita perangkapkan udara ke dalam ni. So, udara diperangkapkan di bahagian dalam ni. So, apa yang kita buat ialah kita sukat panjang ni. Ini yang kata L tadi. Dan sebenarnya ini adalah luas kan.
So luas, katalah luas dia ialah A. Jadi kita ada isi padu bersamaan luas darat dengan L. Jadi kita nak cari hubungan isi padu, kita hanya cari panjang turus ni saja. Jadi tak perlu kira luas lah. Sebab kita pun tak tahu nak cari luas kan berapa kan. Jadi kita hanya ukur panjang turus udara yang terperangkap di dalam tube kapilari. Okay, itu yang kita akan buat lah eksperimen ni. Okay, ni lebih cantik lagi lah dia punya gambar rajah. Okay, alright. So apa kita buat ialah kita masukkan dulu ais. Ais ni kita nak dapatkan suhu yang rendah lah daripada suhu bilik. Suhu bilik kita biasa hampir 30 darjah. So kita letak ais. Jadi awalnya kita rekodkan suhu awal air theta ialah 30 darjah. Jadi rekodkan panjang turus L tadi ni berapa kan, dengan menggunakan pembaris yang diikat di bahagian belakang, dan kita ulanglah eksperimen. Okey, ini data yang didapat pada GIF ni lah. So maknanya bila suhu bertambah, nampak tak? Dia punya L dia makin lama makin bertambah. Gitu. Okey. Ini jangkaan daripada eksperimen ni lah. Okey, so apa kita buat? Kita pun ada data kita sendiri. So ini data kita. So 30 darjah 6.9, 40 7.1, 50 7.4, 60 7.6, 70 7.8 dan 80 8.0. Okey, ini set yang kita buat di malam makmal kita lah. So ni tadi ialah turus kapilari tadi, turus udara, dan inilah termometer. Kita sebenarnya kat luar ni kita ada dalam unit cm kan. Kita boleh ukur dia. Dan ini kita masukkan dalam beaker kukus air, dan kita kena pastikanlah bahawa tube kapilari aras merkuri tadi mesti di bawah paras air tadi. Okey. So apa kita buat sebenarnya ialah kita plotkan graf. Okey, kali ni grafnya kita akan buat begini. So kita ada paksi Y dan paksi X. Paksi Y kita adalah paksi X kita adalah theta dalam darjah Celsius sebab suhu kan. Paksi X kita adalah L lah, stroke dia cm. Jadi cikgu akan buat range macam ni lah, daripada 0 darjah sini. Cikgu ke depan, ke kanan kita ambil sampai 100 darjah. Dan ke belakang cikgu ambil sampai negatif 300 darjah Celsius. So kita tandakan lah suhu kita 20-40. Okey. So sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini sebelah kiri ya. Negatif 100, negatif 200, negatif 300. Okey. Di paksi sini pula kita labelkan. Dan kita mudahkan daripada kosong lah. Nak cari hubungan ya. Okey. So paling tinggi adalah 8. So kita plotkan data kita. Ada 5 titik kan tadi. So kita plot. Dan pasal tak kita nampak dia atas ya macam ni. Dan dia macam garis lurus. Tapi dia tak potong daripada asalan. So kita gariskan dia. So kita gariskan. Kita dapat satu garis lurus. Lepas tu apa kita buat ialah kita ekstrapolasikan garisan ni. Sehingga dia memotong pada paksi L sama dengan kosong. So lihat apa yang berlaku. So akhirnya dia akan memotong pada satu titik. Pada L sama kosong, iaitu negatif 273 darjah Celsius. Bermaksud bila apa yang berlaku ialah bila L maksudnya panjang ataupun isi padu lah kan. So isi padu kosong, jadi suhu kita akan jadi negatif 273 darjah Celsius. So apa indikator? Apakah maksud suhu ini? Jadi suhu ini adalah suhu yang paling rendah sekali lah. So kita tengok balik lah. Okey, kita ekstrapolasikan dia. Okey, suhu yang paling rendah lah yang boleh dicapai. Dan kalau dalam ikut graf ni kita dapat apa? Isi padu bertambah secara linear dengan suhu kan. So ini graf yang kita belajar matematik. So kita baca dia punya persamaan isi padu bertambah secara linear dengan suhu. Apa kita akan buat ialah kita shiftkan garisan ni, kita bawa ke sini. Ini kan kita bawa ke sini. Dan kita hilangkan dia. Jadi sekarang ni seolah macam dia mula daripada asalan kan. So kita jadikan ni L cm. Dan ini kita jadikan dia kosong. Dan cikgu namakan dia 0 Kelvin. So sekarang ni paksi ni dah tukar. Cikgu tak pakai darjah Celsius lagi. Cikgu pakai unit dia adalah unit Kelvin. Dan T ni adalah T besar. Simbol dia T Jadi kat sini baru kita kata isi padu berkadar turun dengan suhu mutlak. Cikgu gunakan perkataan suhu mutlak. So apa maksud suhu mutlak? Suhu mutlak bermaksud suhu dalam unit Kelvin. Itu maksud suhu mutlak. Suhu dalam unit Kelvin. Okey. Jadi isi padu gas bertambah apabila suhu gas dinaikkan pada suhu 0 darjah Celsius tadi.
yang tadi ni. Udara yang terperangkap dalam tiap kabin masih memberi isi padu. Pasti ada isi padu sini kan, bila kosong darjah kan. Okey. Now, kita tengok balik semula. Ini tadi kita buat isi padu bertambah apabila suhu gas dinaikkan. Pada suhu kosong darjah, udara yang terperangkap dalam tiap kabin masih memberi isi padu kan. Pada suhu kosong darjah, molekul gas masih bergerak dan memenuhi ruang gas. Okey. Molekul gas masih bergerak dan memenuhi ruang gas. Ini kosong darjah kan, masih ada isi padu. Okey, tapi pada suhu negatif 273 darjah Celsius, molekul gas tidak lagi bergerak dan tidak dapat memenuhi ruang. Oleh itu, isi padu menjadi sifar. Pada ketika ini, isi padu adalah sifar pada negatif 273 darjah Celsius. Okey. Jadi, suhu minus 273 darjah Celsius adalah suhu yang paling rendah yang mungkin dan dikenali sebagai sifar mutlak. Apa dia? Sifar mutlak. Dan sebenarnya nilai ini bersamaan dengan negatif 273 cik buat ni. Negatif 273 darjah Celsius akan bersamaan dengan sifar mutlak. Cikgu letakkan dia ialah 0K. K ni refer pada apa tadi? Kelvin. So inilah unit yang barulah yang kita baru terbitkan, iaitu 0 Kelvin. Kelvin bersamaan dengan negatif 273 darjah Celsius. Okey. Jadi kita dapatkan, mula kita buat tadi, dapat dalam eksperimen, kita ekstrapolasikan dan kita ubah tarikkan kita punya paksi Y supaya memotong pada negatif 273 darjah Celsius. Kita dapat macam ni kan. Jadi sekarang suhu yang diukur dengan unit Kelvin ialah suhu mutlak lah. Ini kita dah cakap tadi kan. So ini yang bawah ni adalah suhu mutlak. Okey. Jadi, negatif 273 darjah Celsius sama dengan sifar mutlak bersama dengan 0 Kelvin bersama dengan 0K lah kita sebut Okey, macam tu. Okey, so kita dah dapat suhu sifar mutlak. Jadi bagi kita tengok sini lah, apakah suhu sifar mutlak? Suhu paling rendah yang mungkin iaitu minus 273 darjah Celsius ataupun 0 Kelvin atau 0K. Apa yang berlaku ialah zarah gas secara teorinya berhenti bergerak dan isi padu menjadi sifar. Jadi suhu yang diukur menggunakan skala Kelvin dikali sebagai suhu mutlak. Jadi kita ada conversion, kita ada kaedah bagaimana nak menukarkan darjah Celsius kepada Kelvin dan juga daripada Kelvin kepada darjah Celsius. Jadi kita ambil dulu yang pertama, kita nak tukar, kita tengok daripada graf tadi lah. Kalau suhu sifar mutlak ialah negatif 273 kan. Jadi kalau skala Kelvin tadi kita dapat 0K kan. Kita dah buat tadi. Kalau takat beku ialah 0K, darjah Celsius kita dah belajar. Dan kita tambah lagi dengan 273, kita dapat 273K. Kan? Okey. Dan takat didih adalah 100 bersamaan dengan 373K. Kalau masih ingat lagi, kita dapat graf tadi ni kan. Ini graf kita tadi. Okey. Betul tak? Ini yang asal tadi kan. Ini graf yang asal. Ini kosong tadi kan. 0 darjah Celsius. Dan ini adalah negatif 273 darjah kan. So apa kita buat? Yang ni dah jadi apa? 0 Kelvin. Jadi kat sini dia jadi apa? 273. Kat sini tadi 100 kan. 100 darjah Celsius. Dia jadi apa? 373. Sebab tadi dia tambah 100 kan. Yang ni tadi tambah apa? Negatif. Tambah ada beza sini ialah 273 kan. Jadi kita ada formula lah. So, formula dia, penukaran darjah Celsius ke Kelvin kita tambah je. T sama dengan theta tambah 273. Jadi, daripada darjah Celsius nak ke Kelvin kita tambah. Tapi daripada Kelvin nak ke darjah Celsius kita tolak je. Whatever yang kita ada, T tolak 273. Contoh, 0K tolak 273, kita akan dapat balik semula 0. Katalah T kita dah tadi 0 kan. 0K tolak dengan 273 dan kita akan dapat negatif 273. Katalah kita nak tukar 273 tolak 273, kita akan dapat balik berapa? 0 Kelvin. Itu caralah nak tukar unit. Maknanya Okey, kita teruskan. Jadi kan graf V melawan T bagi satu gas menunjukkan satu garis lurus yang melalui asalan. Jadi ini menunjukkan bahawa isi padu berkadar terus dengan suhu mutlak. Okey Jadi kita dapat hukum yang kedua yang kita panggil apa? Hukum Charles. Hukum Charles ni maksudnya bila suhu bertambah, isi padu bertambah. Maksudnya gas mengembang lah. Okey. Jadi kalau kita lukis dari segi penyataan, kita buat apa? Isi padu adalah berkadar terus dengan suhu mutlak bagi suatu gas berjisim tetap
pada tekanan malar. Jadi isi padu berkadar terus dengan suhu mutlak. Mesti ingat kena tulis perkataan suhu mutlak. Maknanya suhu mutlak ialah suhu dalam unit Kelvin. Okey, dalam unit Kelvin. Okey. Kenapa kita nak pakai suhu mutlak? Sebab kalau kita buat macam ini tadi, ingat lagi? Dia dapat macam ni kan. So ini dalam darjah Celsius dia bukan berkadar terus. Dia ini adalah bertambah secara linear. That's why kita guna kata apa? Suhu mutlak. Untuk graf mana? Graf ini. Okey, harap faham. Okey. Jadi kita ambil yang seterusnya ialah dari segi matematik, V berkadar terus dengan T. Jadi V bersama KT lah. Kita nak tukar pada persamaan kan. Kita letak pemalar. Yang mana K adalah satu pemalar. T ialah suhu mutlak. Dalam unit Kelvin V ni adalah isi padu gas. Jadi kita dapat persamaan V per T sama K. Kita bawa turun. Dan kita ada dua situasi lah. Daripada situasi satu ke situasi kedua. So kalau ni yang umum. Jadi kita ada awal V1 bagi T1. Yang kedua ialah V2 bagi T2. Jadi kita dapat persamaan V1 per T1 bersamaan V2 per T2. Okey, kali ni kita ingat lagi segitiga ni. Kita sebab tekanan adalah pemalar, kita tutup tekanan. Jadi kita dapat persamaan dia V per T. Gitu. Alright. So ini yang pertama lah. Yang kedua hukum Charles. Alright. Jadi kita terangkan hukum Charles dari segi teori kinetik jerim. Kena tahu jugalah teori kinetik jerim. Jadi apabila jisim dan tekanan gas malar, frekuensi pelanggaran antara molekul gas dengan dinding bekas malar lah. Kita nak make sure, kita nak pastikan tekanan kat dalam ni malar. Jadi kadar pelanggaran dengan dinding bekas tu sentiasa malar. Maksudnya kalau 100 yang mentang, kita nak tetap pun samalah 100 lah jugalah. Okey, jadi apa kita ada yang kedua? Apabila gas dipanaskan, suhu gas bertambah. Molekul bergerak laju apabila tenaga kinetik bertambah kan. So molekul dah dapat tenaga kinetik, so dia akan gerak lebih laju, maka suhu bertambah lah kan. Jadi tetapi bila dia bergerak laju, kadar pelanggaran mestilah nak sama kan. Jadi apa kita buat? Kita nak malarkan kadar pelanggaran. Apa yang kita buat ialah tak ada pilihan. Kita nak mengekalkan tekanan gas yang malar, isi pada gas itu akan bertambah supaya kadar pelanggaran molekul gas dengan dinding bekas tidak berubah. Jadi akibat dia untuk kita nak kadar pelanggaran dia masih tetap sama 100 macam tadi. So kita kena tambahkan lagi ruangan. Dia umpama kalau kita nak main bola sepak. Dalam makmal memang tak boleh nak main bola sepak kan, sebab ruang itu sempit. Jadi apa yang kita buat ialah kita keluar main ke padang yang lebih luas. Jadi kita dapat bermain dengan lebih selesa kat situ. Dia umpamalah. Okey, so kesimpulannya bila suhu bertambah, isi padu gas juga akan bertambah untuk mendapatkan tekanan yang malar. Okey, mari kita tengok pada contoh lah. Ingat kalau nak pakai untuk persamaan hukum Charles, V1 per T1 sama V2 per T2 mesti pakai unit Kelvin. So kita tengok soalan ni lah. 1 gelombang udara punya isi padu 1.2 cm padu pada suhu 27 darjah Celsius. Berapakah isi padu gelombang udara itu jika suhunya meningkat kepada 47 darjah Celsius? Jadi kita kumpulkan dulu maklumat V1 1.2, V2 ialah isi padu akhir yang kita tak tahu, T1 kita tambahkan 273 sebab nak tukar pada Kelvin. T2 pun sama, 47 tambah 273, kita dapat 320 K. Jadi tekanan kita pakai formula ni lah. Dan kita selesaikan, kita akan dapat V2 bersamaan 1.28 cm padu. Okey, itu caralah nak menyelesaikan dia. Pakai unit ni, ingat V1 per T1 bersamaan dengan V2 per T2 dalam unit Kelvin untuk T. Okey, akhir saja. Itu saja. So, kita berhenti di sini dulu untuk hukum Charles. So, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.